doktor, saya dah pernah kena COVID, boleh ke saya menderma darah? Dan saya ada ambil ubat ni juga, boleh ke saya derma darah? Hampa nak tahu jawapan kepada soalan-soalan tersebut, saksikan forum derma darah anda tanya kami jawab pada 13 Jun pukul 9 malam ini. Jumpa anda di sana. Saya Dr. Izham bin Ismail, pakar perubatan transfusi dari Hospital Sultanah Bahia. Kita adakan satu forum sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia atau World Blood Donor Day 2021. Tema tahun ini adalah Give Blood and Keep the World Beating, ataupun teruskan menderma, memastikan nadi kehidupan terus berdenyut. So kita adakan satu special ataupun istimewa, forum istimewa, di mana forum kali ini adalah bertajuk derma darah, anda tanya kami jawab. Saya di sini mau jemput pakar-pakar daripada pakar-pakar transfusi daripada seluruh negeri Kedah yang akan kita bawakan khas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penderma darah kita yang di Facebook. Kita ada utarakan 2 kali poster sebelum ini di Facebook, dan kita terima banyak juga pertanyaan yang inginkan jawapan terus daripada pakar-pakar kita lah. So untuk mulakan forum ini, apa kata kita introduce kita punya panelis kita pada hari ini, bermula daripada Dr. Amy Soh daripada, boleh introduce diri sikit tak Dr. Amy? Selamat pagi semua. Saya Dr. Amy Soh, pakar perubatan transfusi dari Hospital Sultanah Bahia. Berasal dari Pulau Pinang dan berkhidmat di Alostar. Okay, terima kasih Dr. Amy. Seterusnya daripada Sungai Petani, Dr. Sakinah Ahmad. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Saya Dr. Sakinah binti Ahmad, pakar perubatan transfusi dari Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. Terima kasih Dr. Sakinah. Jemput pula Dr. Anis Salwa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Dr. Anis Salwa binti Abbas, pakar perubatan transfusi daripada Hospital Kulim, Kedah. Ya, terima kasih. Itulah kita punya panelis kita hari ini. Sangat berwibawa, semua pakar-pakar transfusi dari seluruh negeri Kedah. So, tanpa melengah masa, kita teruskan kepada soalan-soalan yang penderma kita telah ajukan di Facebook. So, kita bermula dengan kriteria pendermaan darah. Kita bermula dengan Dr. Amy dulu. So, soalan ni daripada 3 penyoal yang bertanya soalan yang sama. Ku Delila, Ahmad Rafa'i dan juga Encik Zaini. Soalan mereka adalah berbunyi macam ni lah. Soalan yang secara daripada direct pertanyaan dia, mereka maaf tanya, apa syarat nak derma darah? Lepas tu ada apa syarat-syarat untuk menderma? Perlu makan atau berpuasa tak? Ataupun ada tak individu mereka yang berpuasa boleh menderma darah tak? Boleh Dr. Amy terangkan mengenai perkara ini? Okey, secara amnya terdapat banyak kriteria-kriteria yang kita melihat untuk memastikan kesihatan penderma lah sebelum menderma. So secara amnya kita ada beberapa kriteria lah yang paling asas. So yang paling asas, penderma kita mengambil dari umur 18 hingga 60 tahun, berat badan sekurang-kurangnya 45 kg ke atas, mempunyai tubuh badan yang sihat, dan telah ada tidur sekurang-kurangnya 5 jam pada malam sebelum hari pendermaan tersebut, dan sebelum proses pendermaan tu ada makan sedikit makanan lah sebelum proses pendermaan. So yang ni saya telah menjawab kepada soalan yang kedua tadi, iaitu sama ada kita perlu makan atau puasa sebelum menderma. Disyorkan sebaik-baiknya adalah makan makanan sebelum menderma lah, dan tidak menderma dengan perut yang kosong. Okay. So bagi mereka pula yang berpuasa, mereka boleh menderma darah dengan syarat
mereka menderma selepas bersahur, iaitu makan makanan yang secukupnya dalam tempoh 4 jam selepas bersahur. Selepas dari itu memang kita tidak menggalakkan untuk menderma lah, untuk mengurangkan risiko ke atas penderma darah. Okay, terima kasih Dr. Amy, penerangan yang baik mengenai soalan tersebut lah. So kita ke soalan seterusnya daripada Puan Rosi Dayu dan juga Puan Suzila Osman. So soalan yang hampir sama. Ini mengenai berkahwin lah. So Assalamualaikum, saya nak tanya kenapa penderma darah yang baru berkahwin kena tunggu setahun sebelum boleh menderma darah semula dari tarikh kahwin tu? Adakah sekiranya kedua-dua pasangan suami isteri adalah dari kalangan penderma, bolehkah sebelum tempoh setahun sudah boleh menderma? Dan Mi nak tanya pasal ni ayat kedua tu no. Mi nak tanya pasal apa orang yang dah kahwin kena tunggu setahun baru boleh derma darah. So ni adalah soalan mengenai perkahwinan lah. Boleh Dr. Sakinah tolong jawab untuk soalan ni? Baik, untuk pengetahuan para penderma sekalian, virus seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C dan juga bakteria seperti sifilis boleh berjangkit melalui hubungan seks dan juga pemindahan darah. Jadi kita bagi nak memastikan menjamin keselamatan beg darah yang didermakan, setiap beg darah yang didermakan tersebut akan disaring untuk mengesan kehadiran virus-virus dan bakteria ini. Oleh itu kita mengambil tempoh selama 12 bulan adalah bagi orang kata pengesanan virus-virus dan bakteria ini dapat dilakukan sekira di awal jangkitan jumlah virus dan bakteria ini mungkin rendah di awal jangkitan yang boleh menyebabkan pengesanan virus dan bakteria ini tidak dapat dikesan melalui mesin saringan. Seterusnya boleh menjangkiti pesakit yang menerima darah tersebut. Iaitu kita boleh simpulkan untuk kita untuk pengesanan dan juga mengurangkan risiko dalam tempoh window period yang kita sebut sebagai window period lah. Jadi oleh itu sebab itulah kita mengambil masa untuk memberi tempoh untuk saringan tersebut. Sekira kedua-dua pasangan suami isteri yang baru berkahwin adalah dari kalangan penderma darah, kita minta penderma memaklum kepada kaki tangan yang bertugas agar penilaian risiko jangkitan dapat dilakukan bagi menentukan kelayakan untuk menderma darah. Terima kasih Dr. Sakinah ya. Ni soalan mengenai perkahwinan yang di mana baru berkahwin. So diharap soalan tadi, jawapan tadi dapat memuaskan hati penjawab-penjawab tersebut lah. So kita ada soalan ketiga, still under kriteria pendermaan darah. Assalamualaikum, saya nak tanya kalau saya makan asid folik atau folik asid dan ada plan untuk hamil, adakah saya boleh menderma darah? Ni soalan tuju kepada Dr. Anis. Okey, bagi yang jawab soalan ni, penderma darah wanita yang merancang untuk hamil ataupun sedang berusaha untuk hamil, mereka disyorkan untuk tangguhkan dulu pendermaan darah. Sebabnya adalah bagi wanita yang akan hamil, dia sebenarnya perlu bina dan kekalkan tahap simpanan zat besi yang cukup. Ini kerana apabila mengandung, keperluan zat besi akan meningkat, iaitu dia lebih daripada biasa. So ibu mengandung dia perlu bina darah untuk diri sendiri dan juga untuk bayi dalam kandungan. Jadi kita tidak galakkan penderma darah yang merancang untuk hamil untuk menderma darah. Jadi perlu tangguhkan dahulu pendermaan darah lah supaya dapat bersedia untuk kandungan yang sihat. Okey. Terima kasih Dr. Anis. Okey, kepada ni ada soalan yang panjang daripada Encik Muhammad Sofi dan juga Encik Faiz. Soalan yang hampir sama. So dia ada compare lah mengenai pendermaan darah. Dia pernah derma darah di Perlis, Kedah, Pahang, Melaka, Johor. So dia ada dapati beberapa
kelainan mengenai praktis proses pendermaan darah di negeri-negeri berikut. So ni adalah soalan-soalan dia. First dia tanya kenapa kadar minimum derma darah berbeza. Dia kata ada yang negeri yang bagi 2 bulan, ada yang bagi 3 bulan. Dia nak tanya, betul ada seorang Encik Faiz juga ada seorang lagi tanya juga, salah tanya, betul ke kita kena tunggu 90 hari sebelum kita boleh menderma darah semula? Dan soalan kita jawab soalan ni dulu Dr. lagi. Okey, untuk soalan ni sebenarnya kadar minimum tu bukanlah berbeza. Kalau ikutkan garis panduan pendermaan darah, minimum jarak antara pendermaan adalah 56 hari dan maksimum pendermaan adalah 4 kali setahun. Apabila seseorang penderma hadir untuk menderma darah dan kami dapati jarak pendermaan yang kerap, yang contoh minimum 56 hari dan adalah berulang banyak kali, kami syorkan untuk kadang-kadang kami syorkan untuk tunggu sehingga 90 hari supaya badan penderma itu boleh membina zat bersih dan darah yang secukupnya untuk kegunaan. Memang ada terdapat dalam garis panduan kami, sekiranya pendermaan terlalu kerap, dia akan mengurangkan zat bersih dalam badan dan keadaan ini adalah tidak sesuai. Jadi bila terdapat kekerapan menderma yang dalam jarak 56 hari dengan yang banyak kali, memang akan disyurkanlah untuk tunggu sehingga 90 hari. Ya, keadaan ini adalah berselang-selilah mengikut kesesuaian hemoglobin penderma. Ya betul lah, durasi pendermaan tu memang kalau ikut kita ikut satu guideline saja daripada Pusat Darah Negara yang telah mengesyorkan apa yang Dr. Amy cakap tadi. Dan soalan seterusnya daripada Cik Muhammad Sofi, dia mengenai ubat tahan sakit lah. Macam di Perlis Kedah, mereka amalkan memakai spray, si botol biru sejuk tangan. Ataupun kalau kita tengok betul, dia adalah ethyl chloride spray ataupun vapor coolant spray. Tapi di Johor dan Pahang memakai jarum biru yang kecil. Ubat pelali menggunakan jarum, cutikan jarum yang kecil. So tunggu sikit macam baru kebas. Kenapa terdapat perbezaan ini dan adakah kedua-duanya efektif? Okey, untuk penggunaan ubat pelali or bius setempat ini, sebenarnya kedua-dua ini mempunyai kesan yang sama untuk penderma. Jadi bergantung kepada hospital dan pusat pendermaan masing-masing, mereka akan membeli mengikut bajet kewangan dan juga kesesuaian mengikut penggunaan. Dari segi kesannya adalah samalah, iaitu memberi kesan bius setempat kepada penderma darah. Tiada beza antara kedua-duanya. Okey, terima kasih Amy. So kepada Encik Muhammad Sofi, ini jawapannya kedua-duanya efektif dan bergantung kepada kesesuaian tempat hospital tersebut untuk menggunakan yang mana satu. Okey. So kita ke soalan seterusnya. Ni soalan kepada Dr. Sakinah. Soalan ni daripada Mr. Tayalan Satasibam. Dia tanya macam ni lah, kenapa pihak hospital tidak ada rekod menderma, contoh yang mereka penderma yang dah banyak kali derma, kerana kalau buku merah hilang, terus dia habis usaha menderma darah dia. Itu adalah dia, ini adalah dia soalan dia lah. Boleh Dr. Sakinah huraikan sikit tak mengenai perkara ni? Dr. Sakinah boleh buka mikrofon. Minta maaf. Baik, terima kasih. Sebenarnya bagi setiap pendermaan darah, semua rekod pendermaan akan disimpan di tabung darah di lokasi pendermaan yang berkaitan. Buat masa ini, rekod pendermaan darah tersebut tidak dapat disemak sekiranya pendermaan dilakukan secara di tempat pendermaan bergerak atau lebih dikenali sebagai mobile, ataupun sekiranya penderma menderma di lokasi tabung darah yang lain. Rekod pendermaan terperinci tidak dapat disemak. Sekiranya penderma kehilangan buku pendermaan darah, penderma perlu hadir ke kaunter tabung darah yang berkenaan untuk semakkan dan juga mengemaskini buku merah yang baru. Jadi kita nasihatkan kepada para penderma
agar menyimpan dengan baik buku merah penderma darah tersebut lah. Walau bagaimanapun tingkat pendermaan darah di tabung darah yang Puan derma ada disimpan. Okay, terima kasih Dr. Sakina. Kita ada dua cara penyimpanan, melalui satu buku derma darah dan juga kad derma darah, ataupun sistem yang terbaru adalah BB Blood Bank Information System. Sistem ini telah diguna secara meluas di seluruh negara, namun tidak semua pusat tabung darah memiliki sistem ini. So kita masih menunggu penambahbaikan dan seterusnya lah. Okay. So kali ini kita ke section yang berbeza, section persoalan yang lebih berbeza sikit, iaitu mengenai kriteria deferral. Okay, so saya ingin menjemput Dr. Anis nak menjawab soalan ini. So soalan ini daripada Puan Nur Muzammil. So soalan ini berkaitan mengenai keguguran lah. Saya mengalami keguguran sebelum bulan puasa hari itu, tapi keguguran di peringkat usia kandungan 2 bulan. Boleh tak saya derma darah? Atau kalau saya ingin menderma sangat-sangat, boleh ke even saya yakin saya mampu derma disebabkan keguguran peringkat yang masih awal itu? Okey, untuk jawab soalan ini adalah bagi penderma darah yang mengalami keguguran, tak kira berapa usia kandungan keguguran itu berlaku, perlu tangguhkan pendermaan darah selama 6 bulan. Dan kalau kita tengok keguguran ni dia ada beberapa jenis keguguran lah. Ada yang dalam bahasa perubatan tu kita kata complete abortion ataupun incomplete abortion. Kalau macam complete abortion tu biasanya kalau bahasa orang awam ni dia kata gugur keluar semua, tak payah cuci. Kalau incomplete abortion tu adalah kena cuci. So jadi sebenarnya semasa keguguran, tak kira apa jenis keguguran tersebut, telah berlaku kehilangan darah. Jadi ibu tersebut dia perlu masa untuk gantikan semula darah yang hilang semasa keguguran. Jadi kita cadangkan dan nasihatkan adalah untuk tangguh dulu pendermaan supaya dapat bina semula darah yang hilang dan juga kan bina semula stok zat besi dalam badan lah. So untuk soalan ini maksudnya apabila alami keguguran memang dinasihatkan untuk tangguhkan diri pendermaan darah selama 6 bulan. Ya, terima kasih Dr. Anis. Ya, jawapannya adalah menangguhkan pendermaan selama 6 bulan selepas keguguran. Okay, kita ke soalan seterusnya juga lah. Kali ini kepada Dr. Annie pula. Baru-baru ini saya ada terima suntikan steroid untuk merawat penyakit kulit saya. Bolehkah saya menderma darah dan bilakah jangka masa saya boleh menderma dari tarikh suntikan tersebut? Okey, untuk soalan ini terdapat dua situasi yang kita perlu lihatlah, iaitu jenis penyakit kulit dan untuk suntikan steroid itu sahaja. Sekiranya untuk penyakit kulit seperti alahan yang ringan, maka jika suntikan steroid diberikan, beliau boleh menderma seminggu selepas suntikan itu diterima. Tetapi sekiranya penyakit kulit itu adalah berjenis sistemik atau autoimun, maka adalah tidak sesuai untuk menderma darah sehingga penyakit kulit tersebut sembuh. Begitulah jawapan saya untuk soalan tersebut. Okey. Okey. Terima kasih Dr. Amy . Assalamualaikum. Saya Puan Katarina binti Muhammad Zawawi, ibu kepada 3 orang anak. Sebabkan saya menerima darah tu adalah semasa anak kedua. Semasa saya mengandung, semasa kandungan saya berumur 6 bulan, semasa doktor scan saya punya kandungan, doktor mendapati yang kandungan uri, iaitu uri saya duduk di bawah. Kalau tak silap doktor kata arah tahap 4, iaitu uri itu duduk di bawah dan saya boleh mengalami pendarahan pada bila-bila masa. Syukur Alhamdulillah, selepas saya menerima 2 unit darah tu,
keadaan saya stabil. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penderma yang telah menemukan mereka. Bagi saya, kepada penderma ni adalah superhero saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di unit IMC Spesialis. Ingin menerima maaf penderma dan hari ini cik, nama saya dah berapa kali berdarah? 6 kali. 6 kali. Hari ini hari yang ke-7 kali lah. Selepas demam darah ada tak sakit ke? Masa first time tu memang sakit sikit, demam. Masih tapi untuk sebab dah lama jadi bila kita demam darah ni sepatutnya kena Okay, balik semula kepada forum kita. Demam darah, anda tanya kami jawab. So tadi banyak dah soalan yang kita panelis kita telah jawab, pertanyaan yang telah yang diajukan melalui Facebook page kita. So kita teruskan kepada soalan-soalan yang seterusnya. Kali ini kepada Dr. Sakinah. Ini mengenai haid. Okey, selepas haid berapa lama kena tunggu untuk demam darah? Itu adalah soalan daripada Cik Saira Rus. Baik, bagi penderma wanita semasa kita kedatangan haid, wanita akan kehilangan darah dan juga zat besi. Namun jumlah pendarahan dan tempoh haid bagi setiap individu adalah berbeza. Secara umumnya, penderma darah wanita yang mengalami haid layak menderma darah semula pada hari keempat haid ataupun pada bila bermasa selepas habis kedatangan haid lah. Cuma tidak penderma wanita yang dalam keadaan haid tidak dibenarkan menderma dalam tempoh 3 hari kedatangan haid yang pertama lah. Jadi bagi penderma yang mengalami pendarahan haid yang banyak atau berpanjangan, anda perlu maklumkan kepada kaki tangan bertugas lah untuk penilaian lanjut. Okay, terima kasih Dr. Sakinah. Itu soalan kepada mengenai haid lah. So pada seterusnya soalan daripada Zahir. So soalan ni kita tuju pada Dr. Anis. Soalan ni ni rare sikit lah ni. Dia tanya macam ni, tumpang tanya, saya nak tanya kalau orang yang ada sel darah kuning lebih ataupun dia panggil ni Gilbert syndrome, boleh derma darah atau tak? So ni soalan daripada Zack Zahir. Boleh Dr. Anis terangkan, huraikan sikit mengenai perkara ini. Okey, sebelum saya jawab sama ada individu dengan Gilbert syndrome ni boleh derma atau tak boleh derma darah, saya nak tegang sikit apa itu Gilbert syndrome lah. Jadi Gilbert syndrome ni adalah satu jenis penyakit di mana pesakit tersebut hati dia tidak dapat mengkumuhkan bilirubin seperti orang yang sihat. Jadi ini menyebabkan satu bahan yang sepatutnya badan kita buang untuk bilirubin tu, paras dia tinggi dalam darah. Dia sebenarnya bukan darah kuning lebih ya. Sebenarnya adalah plasma ataupun cecair darah pesakit itu menjadi warnanya kuning pekat lah, lebih kuning daripada biasa sebab kandungan bilirubin tu yang tinggi. Dan pada kebiasaannya Gilbert syndrome ni pesakit tu dia tak adalah kita kata sakit tekuk, tak sihat sangat tu, bukan. Maksudnya dia kebanyakannya adalah mungkin kulit ataupun warna mata putih dia saja sikit yang nampak agak kekuningan. Lain-lain tu boleh dikatakan sihat, lebih kurang macam orang biasa. Okey, untuk pesakit Gilbert syndrome ni, dia punya paras bilirubin tu adalah antara setiap pesakit tu mungkin ada perbezaan. Okey, jadi kita di tabung darah untuk setiap darah yang didermakan, kita akan lakukan juga ujian untuk penyakit-penyakit berjangkit melalui darah seperti HIV, hepatitis B, C dan juga sifilis. Cumanya apabila kandungan bilirubin tu terlampau tinggi, dia mungkin akan mengganggu ujian kita, menyebabkan kita tidak dapat mendapat keputusan yang tepat bagi ujian penyakit-penyakit melalui darah. Jadi ini menyebabkan darah tersebut dia ada risiko tidak dapat
diberikan kepada penerima kerana makmal tidak dapat menjalankan ujian saringan yang sepatutnya. Jadi untuk jawab soalan tadi, sama ada boleh menderma ataupun tidak menderma, kita nasihatkan untuk tidak menderma kerana ada risiko ujian saringan penyakit-penyakit melalui darah tidak dapat dijalankan dan darah itu tidak dapat diberi kepada penerima. Tetapi sebab kita nak ucapkan terima kasih kepada yang bertanya, sebab walaupun dia ada penyakit tapi masih berminat untuk nak menderma darah, apa yang Encik boleh lakukan adalah Encik boleh promosi derma darah ni kepada rakan-rakan, saudara mara yang sihat, tak ada apa-apa penyakit, untuk mereka sama-sama membantu dengan menderma darah. Itulah jawapan saya untuk soalan ni lah. Ya, betul Encik Zahir, ataupun jika dia bertanya mengenai penyakit tersebut bagi pihak orang lain pun, mereka masih boleh membantu kita dengan mempromosi, menggalakkan pendermaan darah ataupun mereka menganjurkan pendermaan darah. Ini adalah apa yang kita perlukan lah sekarang ni. Okay, soalan seterusnya dia berkaitan mengenai situasi pandemik yang kita telah kita sedang berada sekarang. Soalan ni daripada dua orang, iaitu Encik Yong dan juga Encik Kim Ju. So soalan dia tanya macam ni lah, nak tanya, ada orang yang sudah sembuh daripada penyakit COVID, boleh derma darah tak? Dan soalan lagi Hai Amin, pesakit COVID yang sembuh kena tunggu berapa lama untuk sambung derma darah? Okay, boleh Dr. Amy terangkan sikit mengenai perkara ini? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Bagi mereka yang pernah dijangkiti penyakit COVID ini, mereka setelah sembuh dari penyakit ini, iaitu sembuh sepenuhnya tanpa ada sebarang side effect, mereka boleh menderma selepas 14 hari. Sekiranya masih ada rasa sedikit tidak sihat atau ada gejala seperti batuk atau sakit tekak, mereka adalah tidak sesuai untuk menderma sehingga betul-betul tiada gejala dan sembuh sepenuhnya, iaitu 14 hari dari simptom-simptom tersebut. Okey. Itulah jawapan kepada bekas pesakit COVID. Okey. Soalan seterusnya pula, ini mengenai pandemik jugalah. Sekarang ni baru-baru ni kita telah dalam fasa suntikan proses vaksin, program vaksinasi negara. So dua soalan daripada Puan Masturina Muhammad dan juga M Siang Fu. Maaf Min, nak tuan tanya, jika baru suntik vaksin, saya bayangkan ni vaksin COVID-19 boleh terus derma darah ke ataupun perlu tunggu beberapa bulan sebelum boleh menderma semula? Salam sejahtera, bolehkah saya menderma darah selepas suntikan vaksin COVID-19? Jika tidak boleh, berapa lama, berapa bulan boleh kita derma darah semula? Boleh Dr. Sakinah huraikan perkara ini? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Untuk pengetahuan, penderma darah amat digalakkan untuk mengambil vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan virus COVID-19 supaya para penderma darah dapat meneruskan pendermaan darah secara konsisten. Dan vaksin juga adalah penting untuk mengekang penularan wabak ini kepada kaki tangan bertugas serta kalangan penderma darah lain yang hadir di lokasi untuk menderma darah. Jadi anda tetap boleh menderma darah selepas menerima suntikan vaksin COVID-19. Namun kelakannya anda layak untuk menderma darah selepas 7 hari menerima vaksin COVID-19. Ya. Tetapi sekiranya anda mengalami sebarang gejala selepas menerima vaksin tersebut, anda perlu menunda pendermaan darah 7 hari selepas pulih sepenuhnya dari kesan sampingan ringan. Namun sekiranya anda mengalami kesan sampingan yang serius ataupun kesan sampingan anafilaksis, anda tidak dibenarkan untuk menderma darah. Okay. Baik, ada golongan penderma yang terlibat dalam kajian klinikal vaksin COVID-19. Jadi sekira anda terlibat dalam kajian klinikal vaksin COVID-19, anda perlu menangguhkan pendermaan selama 12 bulan selepas melengkapkan dos vaksin tersebut.
Okay, terima kasih Dr. Sakinah. Banyak yang tanya di Facebook mengenai pertanyaan ni, mengenai soalan ini. Sebab semakin ramai yang telah menerima vaksin. Okay. Kita berehat seketika. Kita tengok lagi selingan kita mengenai penderma darah. Saya Dr. Osman bin Abdullah, pakar histopatologi atau anatomical pathologist di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Saya berumur 57 tahun sekarang. Saya mula menderma darah sejak tahun 1992. Masa itu saya pegawai perubatan atau MO di Hospital Kuala Terengganu. Saya berkhidmat di tabung darah hospital masa itu dan saya rasa terpanggil untuk menderma darah setelah melihat aktiviti pendermaan darah yang berlaku setiap hari. Pada mulanya saya rasa agak gemetar untuk derma darah, terutama melihatkan jarumnya yang agak besar. Tapi saya memberanikan diri juga untuk mencuba dan saya rasa selepas derma darah, tubuh saya rasa lebih ringan, saya rasa lebih lapang dan lebih sihat. Ini buku rekod pendermaan darah saya dan didapati saya telah menderma di pelbagai hospital, dari Terengganu ke Ipoh, ke Queen Elizabeth Hospital dan yang paling banyaknya di Sungai Petani. Dan saya akan terus menderma darah sehinggalah mencapai umur yang maksimal. Kerana bagi saya, lagi banyak derma, lagi saya rasa sihat tubuh badan. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan di atas pengalaman saya sebagai salah seorang bekas pesakit COVID-19. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Tamizi bin Aziz, berusia 47 tahun dan bertugas di penjara Alustar. Pada akhir bulan 9 2020 yang lalu, seorang anggota penjara telah meninggal dunia didapati akibat penyakit COVID-19. Kami diarahkan bertugas di penjara Alustar dengan membawa kelengkapan diri. Selama seminggu, saya bertugas dengan memakai pakaian PPE dan panasnya kita dapat rasa apabila memakai pakaian khas tersebut dengan ketakutan yang amat sangat kerana kita menghadapi satu musuh yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar. Apabila rakan sebilik saya terkena penyakit tersebut dan dipindahkan ke hospital, saya dikuarantin selama 14 hari. Sewaktu kuarantin tersebut, saya merasakan simptom-simptom COVID itu telah menguasai diri saya. Saya merasa lesu, demam. Apabila menjamah makanan terasa loyo. Dan yang paling ketara adalah cirit-birit yang teruk. Apabila hari yang ke-13 di swab test, maka saya disahkan telah menghadapi penyakit COVID-19 berat. Dan ketakutan mula merasa di dalam diri saya. Saya merasakan seperti duduk di tengah-tengah medan peperangan. Masa itu wang sudah tidak berguna, makanan, pakaian hanya akan diberikan kepada kita dan kita telah jauh terpisah dengan keluarga. Dan sahabat-sahabat kita yang sihat tidak boleh mendekati kita. Apabila saya dipindahkan ke Hospital Sultanah Bahiyah 2 dan ditempatkan di Blok I atas layanan doktor jururawat kepada saya, alhamdulillah selepas 14 hari saya sihat kembali. Apabila pulang ke rumah, saya merasakan berapa nikmatnya kehidupan ini. Apabila doktor menelefon saya untuk menderma darah plasma untuk membantu pesakit-pesakit COVID-19 yang lain, maka saya rasa terpanggil untuk sama-sama memberi darah tersebut kerana darah bekas pesakit COVID saja yang dapat menyelamatkan pesakit-pesakit COVID yang lain.
dengan sedikit perkembangan yang kita berikan ini memberi 1000 sinar kebahagiaan kepada insan-insan yang lain. Okey, kita balik semula ke soalan ke forum kita. Demam darah, anda tanya, kami jawablah. Kita menjemput pakar-pakar transfusi daripada seluruh kedah untuk menjawab soalan-soalan kita yang telah diajukan melalui Facebook page kita. So, kita teruskan forum kita kepada Dr. Anis sana. Nak tanya sikit, ada kat sini mengenai prosedur-prosedur lain. Ini mengenai perihal mengenai penerimaan darah lah. Ada ni ada cadangan, ada yang cuba bagi pendapat mengenai penerimaan darah. Okay, first daripada Cik Acu Nozila, dia tanya macam ni. Lagi best Min, kalau demam darah orang penerima darah yang kita derma tu, kita tahu siapa yang menerimanya. So yang ni ialah cadangan lah, saya bayangkan. Menjawab itu soalan itu dulu, Dr. Anis. Okey. Untuk pertanyaan tersebut, saya akan terangkan adalah kita tidak memaklumkan kepada penerima darah yang telah ditermakan tu telah diterima oleh pesakit yang mana. Okey, kita tak boleh berbuat demikian sebab kita ada etika perubatan yang perlu untuk kita jagalah. Okey, sebagai doktor, semua maklumat pesakit sama juga dengan maklumat penerima darah adalah rahsia. Maksudnya kita tak dedahkanlah darah ni Encik A punya ataupun darah ni Encik B punya bagi kepada pesakit C ataupun bagi kepada pesakit D. Kita tak buat itu kerana dalam etika perubatan adalah kita perlu rahsiakan maklumat peribadi pesakit kita. Cumanya untuk menjawab soalan tadi, secara umum maksudnya penerima darah dia faham darah yang dia ditermakan akan diberi kepada pesakit-pesakit yang memerlukan. Jadi apabila dia dah derma darah tu, darah dia akan diterima antaranya oleh orang yang mengalami penggunaan darah, mangsa kemalangan ke, ibu darah yang tuar darah ke, atau bayi yang tak matang, dan pesakit thalassemia adalah contoh-contoh bakal penerima darah yang telah Encik dermakan. Tetapi kalau nak tahu secara spesifik pesakit mana, kita tak boleh bagi tahu maklumat itu kerana insalah dari segi etika perubatan. Ya, betul ya, mengenai confidentiality penderma dan juga penerima. So mereka tidak boleh, basically kita tak boleh expose maklumat-maklumat ini lah. Okay, ada soalan lagi pada namaku Nizar. Dia tanya, dia cadangkan macam ni, saya cadangkan buat program di luar dari hospital. Kebanyakan orang takut nak pergi hospital. Boleh minta Dr. Anis terangkan tak mengenai perkara ini? Okey. Mengenai cadangan ini. Yeah. Okey, untuk soalan ini sebenarnya untuk pengetahuan, sebelum wabak COVID sebenarnya lebih kurang 80% beg darah yang kita dapat daripada penderma adalah melalui kempen-kempen derma darah yang diadakan di luar daripada hospital. Okey, tetapi apabila pandemik COVID-19 ini melanda, kita ada kawalan pergerakan. Jadi ini menyebabkan kita dan juga penganjur kempen derma darah tidak dapat melaksanakan kempen-kempen di luar hospital macam sebelum pandemik COVID. Okey, dan ada penanya juga bertanya kata orang takut nak pergi hospital. Okey, sebenarnya untuk masa sekarang kita ada limitasi tempat kerana banyak tempat yang tutup, arahan PKP dan sebagainya, jadi kita tak boleh buat. Tetapi sebenarnya boleh datang ke hospital yang berdekatan dan ia adalah selamat sebab asalkan kita patuh kepada SOP lah, maksudnya jaga penjarakan, pakai topi muka dan sentiasa basuh tangan. Penderma digalakkan untuk datang ke hospital yang berdekatan sebab darah ni adalah sentiasa diperlukan lah. Sebab macam contoh pesakit thalassemia dan sebagainya, ada COVID ke, tak ada COVID ke, cukup masa darah dia akan kurang dan dia akan perlu pemberian darah. Jadi untuk masa ini mungkin ada limitasi, kita tak dapat buat tetapi semua tabung darah di hospital masih beroperasi. Jadi semua penderma dijemput untuk hadirlah untuk sama-sama bantu pesakit.
Terima kasih Dr. Anis. Ya betul lah, memang ramai yang takut nak datang ke hospital. Aku takut kalau datang hospital tiba-tiba jumpa orang yang ada COVID, mereka kena infection. So basically sebenarnya mereka yang telah dijangkiti COVID, mereka telah dikuarantin dan diasingkan di tempat yang lain, bukan di tempat pendermaan darah itu berlangsung. Basically penderma yang hadir ke hospital kebanyakan tidak akan bertembung pun dengan pesakit COVID-19. So itu adalah yang kita ingin tekankan jugalah pada mereka yang masih was-was untuk pergi ke hospital. Okay. Soalan akhir ni kita tanya kepada doktor daripada Hospital Sultanah Bayyah, kerana kita tahu Hospital Sultanah Bayyah hanyalah di negeri Kedah ini hanyalah satu-satunya hospital yang membuat collection convalescent plasma. Soalan ni daripada Cik Siti, dia mengenai satu pendermaan darah lah, dia kata macam ni, sepupu saya hari tu lepas keluar ward sebab dijangkiti COVID, lepas tu ada doktor panggil dia untuk datang untuk mai derma darah, untuk bagi darah tu dibagi direct kepada pesakit COVID. So inilah soalan dia lah. So saya rasa ini adalah mengenai convalescent plasma. Boleh Dr. Amy terang huraikan sikit mengenai perkara ini? Okey, untuk pendermaan darah terdapat dua jenis, iaitu pendermaan darah utuh or whole blood dan juga pendermaan apheresis. So apheresis ini pula terbahagi kepada plasma dan platelet. Untuk merujuk kepada soalan tadi, dia sebenarnya merujuk kepada pendermaan convalescent plasma. Jadi apakah itu convalescent plasma? Convalescent plasma dia merujuk kepada pendermaan plasma oleh bekas pesakit COVID yang telah sembuh. Ini kerana kita mengambil plasma pesakit COVID, bekas pesakit COVID, kerana di dalam plasmanya terdapat kandungan antibody secara natural semula jadi yang telah terbentuk semasa mereka dijangkiti COVID. Dan plasma ini kami berikan kepada pesakit COVID yang sedang dirawat di hospital sekarang untuk membantu proses penyembuhan sebagai rawatan kepada pesakit-pesakit COVID ini. Buat masa ini hanya prosedur untuk negeri Kedah, hanya prosedur ini dibuat di Hospital Sultanah Bahyah. Kerana proses ini dia memerlukan mesin khas untuk membuat pendermaan plasma. Jadi buat setakat ini telah hampir 100 pesakit yang telah menerima produk khas ini, iaitu convalescent plasma. Bagi mereka yang telah sembuh, mereka sebenarnya akan disaring terlebih dahulu oleh doktor yang merawat. Tengok sama ada mereka sesuai atau tidak untuk menjadi penderma convalescent plasma, kerana kita perlu pastikan masih terdapat antibody yang di dalam badan untuk digunakan untuk pesakit. Okey, terima kasih Dr. Amy. So harap ini menjawab soalan yang dikemukakan oleh Cik Siti kepada kita. So setakat itu saja soalan yang telah diajukan. Kita ada 13 semuanya soalan tersebut. Diharap apa yang diharap selepas penemu-penemu melihat menonton forum ini, mereka lebih mendapat lebih banyak mendapat lebih banyak pengetahuan dan juga faedah, dan untuk mereka teruskan pendermaan-pendermaan mereka yang seterusnya. Okey, kalau ikut ini 30 minit dah kita punya forum. Saya ingin terlebih sebelum kita mengundur diri, saya ingin mengucapkan terima kasih jutaan terima kasih kepada panel-panel kita, Dr. Sakinah Ahmad, Dr. Amy, juga Dr. Anis Salwa, kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan yang ditanyakan oleh penderma kita. Terima kasih.